sedikit pembotolan. Lepas punya perkongsian topik produk gas roasters tu oleh BM Syaizat. Jadi BM Nuraini sebelum tu. Okay, jadi untuk sharing tentang bisnes, tajuk malam ni adalah macam mana kita nak memahami perniagaan Syongho. Kalau kita nak faham bisnes, kita kena tengok dari segi banyak sudut. Jadi speaker malam ni akan cuba cover dari kita tu aspek diri kita dan juga tengok daripada segi perniagaan. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya jumpa BM Amira Ali. Ya, boleh nampak ah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada yang belum mengenali saya Amirul Arif bin Harun Al-Rashid. Di malam ni saya akan membentangkan tajuk bagaimana kita nak memahami perniagaan Syongho ni. Jadi saya pun tak prepare betul-betul, tapi harapnya penyampaian saya malam ni dapat di-deliver dengan baik . Okey, untuk isi kandungan pembentangan saya malam ni ada 6 . Jadi pertama sekali tentang fahami diri, kedua kuadran prestasi, ketiga ciri-ciri usahawan, yang keempat kita masuk apa itu jualan langsung. Yang kelima kuadran aliran tunai. Ada berapa aliran tunai yang ada di atas dunia ni dan bahagian mana yang kita patut pilih . Jadi kita akan tengok ada 4 kuadran tu yang mana yang terbaik. Dan yang keenam saya akan sentuh tentang apa itu perniagaan Syongho dan bagaimana kita nak memahami dia. Jadi sedikit sebanyak introduction tentang diri saya. Saya Amirul Arif. Sekarang sedang bekerja di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur . Jadi saya merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik. Saya merupakan anak kepada Golden Haslina dan Harun Arsyid bin Isa. Jadi saya lahir di dunia ni memang dah kenal Syongho, terus ada produk Syongho di depan mata. Alhamdulillah. Tak sempat untuk diintroducekan dengan ubat-ubat hospital, ubat-ubat klinik . Jadi lahir-lahir memang terus memilih untuk memilih untuk perubatan holistik ni . Jadi kalau kita tengok kat slide ni ada satu kata-kata . Jadi sedikit kata-kata motivasi untuk kita malam ni. Jadi the only way to do great work is to love what you do. Jadi kata-kata ni memang saya pegang, tak tahu mungkin dah lama saya pegang sebab bila benda yang saya minat untuk buat, benda yang saya suka untuk buat, kebanyakannya menjadi untuk saya . Salah contohnya, kalau contoh dulu kita belajar, kita akan pilih mana aliran yang terbaik untuk kita . Sama juga dalam kerjaya ni, kita kena pilih yang terbaik dan kita kena suka buat benda tu. Jadi untuk Syongho, sama-sama kita kena menjiwai perniagaan ni. Supaya bila kita menjiwai dia, kita akan ada drive, ada motivation . Jadi kita masuk pada topik pertama, fahami diri. Jadi kenapa konsep fahami diri ni penting dalam apa-apa pilihan dan apa-apa untuk dalam kehidupan ni. Sebab fahami diri ni antara salah satu benda yang kita nak tahu tentang diri kita. Bila kita tak faham diri kita, bila kita buat something tu takkan ada macam motivation . Jadi bila kita buat ni tak kena ni, tak kena ni, tak kena kan. Seeloknya bila kita faham diri kita, mana kekuatan diri kita, mana kelemahan diri kita ni, kita akan cuba untuk memperbaiki lagi ke arah lebih baik . Jadi kalau kita tengok kat bawah ni, cuba fahami diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencuba untuk memahami orang lain. Sebab pada dasarnya paling susah untuk kita faham adalah diri kita. Jadi lagi kita tak faham diri kita, macam mana kita nak memahami orang lain kan. Jadi sama-sama kita faham diri kita.
Lebih penting ke untuk faham diri ni? Jadi kalau contoh dalam bidang corporate, benda ni sangat penting lah. Sebab untuk kita maju ke depan tu, kita kena tahu the best strength kita ada, mana kita lemah, kita kena cuba perbaiki lah. Sebab bila strength kita ada dekat contoh in corporate world, ada dua side lah, contoh technical side ke non-technical side ke. Kalau kita punya drive in technical, jadi strength kita ada kat situ. Bila kita go with that opportunity, memang kita akan sukses lah. Kebanyakannya macam tu lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam kelas kita dulu-dulu lah, ada budak sukan, ada budak pandai. Jadi budak sukan ni kebanyakannya memang tak akan go with academic lah, kebanyakannya kan. Tapi dia sukses in sukan dia kan. Contoh, kalau dalam budak akademik, dalam kita tengok untuk akademik, untuk orang akademik pula, bila dia pergi ke sukan, dia takkan sesukses orang sukan lah. Jadi itu dah strength dengan kelemahan yang kita ada. Jadi kita kena tengok betul-betul mana kita boleh pergi mana. Contoh kalau dalam belajar pun ada aliran sains, ada aliran ni. Jadi bila kita pilih something yang kena dengan diri kita, kita boleh go for it lah. Jadi itu faham itu kepentingan untuk kita faham diri kita lah. Jadi macam mana cara untuk kita kenal diri kita? Salah satunya catat lah kelebihan dan keburukan. Jadi bila kita catat semua kelebihan dan keburukan diri kita akan dapat channelkan diri kita ke arah kelebihan tu banyak, dan kita akan gunakan strength kita tu untuk buat sesuatu. Jadi keburukan ni kita kena ambil satu opportunity untuk kita jadikan dia kelebihan. Jadi once kita dah salin semua, kita boleh faham diri kita lah. Jadi lakukan. Untuk lakukan tu apa? Macam mana kita nak tahu potensi diri kita? Okay, salah satu benda yang saya selalu buat adalah kena mencuba lah. Apa-apa pun cuba. Sebab apa? Kalau kita tak cuba, kita tak tahu lah potensi diri kita. Sebagai contoh, sebab saya merupakan seorang, boleh kata atlet lah, atlet sukan. Jadi saya ambil contoh sukan. Kalau contoh kita main bola, kita tak pernah main defender langsung kan. Jadi kita tak tahu adakah potensi diri kita untuk main defender tu ada ke tak. Once kita cuba, then kita akan tahu lah whether that position ni kena tak dengan diri kita. Yang ketiga adalah maklum balas. Maklum balas ni nasihat daripada orang sekeliling lah. Kita boleh tanya orang apa yang dia orang nampak dan apa yang dia orang boleh nilai diri kita daripada segi karakter, dari segi macam-macam lagi lah. Jadi bila maklum balas daripada orang lain tu, kita akan buatkan kita lebih celik dan faham lah diri kita. Last sekali adalah refleksi. Refleksi ni paling penting sebab once kita dah menjalani kehidupan ni, banyak dugaan cabaran dia kan. Jadi daripada pengalaman-pengalaman tu, kita kena sentiasa bercakap dengan diri kita. Whether benda tu baik tak untuk kita dan apa benda yang kita boleh improve lagi. Contoh kita jumpa klien kan. Okay, kali ni tak jadi, ni tak jadi. Jadi daripada kita refleksi tu akan membuatkan kita tahu how the way yang kita nak buat lah. Jadi kalau saya bagi contoh, kita tak boleh sangat tiru cara orang memang. Sebab bila kita tiru, kadang-kadang tak kena dengan cara kita. That's why kita kena sentiasa cari how kita punya strength lah. Okay, untuk kita masuk untuk topik kedua, iaitu kuadran prestasi. Jadi saya ambil contoh kuadran prestasi ni dalam bidang corporate lah. Apa yang ada kat sana yang kita boleh bawa masuk ke bidang perniagaan. Kalau kita tengok dekat bidang corporate, pekerja-pekerja di corporate side kan, ada jenis yang high performance, low people skill. Ada juga yang low performance, low people skill. Ada juga yang high performance, high people skill. Dan yang keempat adalah low performance, high people skill. Jadi 4 kuadran ni je yang ada dalam sekeliling kita lah. Cara kita menilai orang memang, kalau bahagian kerja, performance dengan kita punya cara kita bergaul dengan orang lah. Jadi nak tekan kat sini sebenarnya, di mana-mana bidang pun yang pentingnya adalah people skill. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, dalam 4-4 kuadran ni, rasa-rasa mana yang the best one? Kalau kita tengok kat sini, the best one is adalah high performance, high people skill lah. Sebab kalau dalam corporate side, orang akan cari these people as a qualified leader. Jadi sama juga untuk perniagaan kan. The people skill tu benda yang paling penting lah dalam
kita menjalani kehidupan ni. Jadi once kita pandai bergaul dengan orang, pandai networking dengan orang, that will be benefit untuk kita lah. Jadi ini antara high performer, low people skill memang tidak boleh pakai walaupun dia high performance. But once dia high performance, dia buat kerja macam mana pun tapi dia tak bergaul dengan orang pun, that's, kalau in corporate world sangat susah untuk kita buat kerja. Sebab itu akan melambatkan dan mengkacau banyak proses lah. Walaupun dia antara yang top performer lah. Sama juga low performance, low people skill ni memang lagi downgrade lah orang-orang macam ni. Jadi, yang dalam corporate world salah satu karakter dia low performance, high people skill lah. Jadi kat sini even though dia low performance tapi dia ada high people skill. People skill ni macam pandai bergaul, pandai networking, pandai shinekan diri kan. That how dia adalah merupakan potential leader. Same goes to kalau kita nak buat Shonho, the very important thing adalah people skill lah, yang mana sekarang orang sangat lack sebab adanya gadget lah. Jadi orang sekarang dah banyak move to gadget. Jadi that skills akan makin lama makin berkurang lah. Kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang, Gen Z, Gen Z ni, kebanyakan dia orang dah lack lah people skill. Sekarang apa Gen Alpha ke. Di in apa-apa pekerjaan yang kita buat, the best one memang kita kena ada the people skill lah. Jadi 3. Kita masuk untuk topik ketiga adalah ciri-ciri usahawan. Yes, Shonho merupakan salah satu bidang perniagaan, dan kita bukan untuk menjadi salesman. Kita kena sentiasa mindsetkan diri kita untuk jadi usahawan lah. Jadi apa ciri-ciri usahawan yang perlu ada dalam diri ni? Jadi ciri-ciri usahawan yang ada, yang saya rasa paling yang penting, saya ambil 5 lah. Salah satu benda adalah berani mengambil risiko. Seorang usahawan memang kena berani lah ambil risiko. Risiko macam-macam risiko lah. Antaranya risiko untuk keluar ke depan, risiko untuk mencuba, macam-macam lagi risiko. Jadi yang kedua adalah mindset kena kuat. Jadi seorang usahawan juga kita tak boleh letak view, visi dan misi kita terhad. Contoh bulan ni kita target kita nak dapat 3,000 je. That's terhad lah bagi saya. Once kita letak macam tu, the drive to motivation kita tak begitu tinggi. Jadi kita kena letak more high, mindset kita pun kena kuat. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri usahawan lah. Yang ketiga adalah disiplin dan fokus. Yang ketiga, disiplin dan fokus ni apa-apa pun penting lah. Kerja ke, nak jadi usahawan ke, nak jadi doktor ke apa, benda ni memang kena ada dalam setiap orang. Once kita tak ada ni, susah sikit. Contoh disiplin, kalau dalam show, antara disiplin yang kita akan praktikkan adalah datang meeting, sentiasa untuk cuba belajar benda baru setiap hari. Itu antara disiplin-disiplin yang kena ada dalam diri kita. Yang keempat adalah berwawasan jauh. Yang kelima adalah kemahiran komunikasi yang baik. Jadi bila kita tak ada komunikasi ni, apa-apa pun saya rasa mana-mana bidang pun akan buatkan kita terhad lah untuk maju ke depan. Jadi kita move to what is direct selling lah. Apa itu jualan langsung. Jadi seperti mana yang kita tahu, perniagaan Shonho merupakan salah satu perniagaan jualan langsung yang ada di Malaysia. Jadi jualan langsung ni apa? Jualan langsung ni adalah model pemasaran di mana produk atau perkhidmatan dijual terus kepada pengguna tanpa kedai fizikal atau perantara. Biasanya melalui interaksi langsung antara wakil jualan dan pelanggan. Maknanya kita menjual barang, paling senang kata face to face lah. Dia interaksi langsung. Yang mana kita tak menjual, dia face to face lah. Jadi antara benda yang kita boleh buat adalah network marketing, social selling, MLM, party plan kopi. Itu merupakan antara direct selling yang contoh-contoh direct selling lah. Jadi direct selling ni interaksi langsung, pemasaran rangkaian atau MLM, multi level marketing. Jadi dia tanpa kedai fizikal. Kita move one to one lah, seorang face to face. Jadi itu merupakan cara jualan langsung dia berlaku lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini statistik, bukan statistik lah, pendaftaran syarikat Shonho di
Ministry of Domestic Trade and Cost of Living. Jadi sini yang merupakan status direct selling company yang didaftarkan di bawah kerajaan lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, Johor memang didaftarkan di bawah status company direct selling. Jadi kalau tengok kat sini, lesen tamat adalah 20/7/2027. Jadi maknanya bukan syarikat yang tak didaftarkan lah Johor ni. Dia merupakan syarikat yang berdaftar dan sangat boleh dipercayai. Jadi kalau kita bercakap pasal jualan langsung ni, dia ada cabaran dan halangan dia. Apa cabaran dan halangan dia? Antaranya adalah orang akan cakap MLM. MLM, skim piramid. Komitmen bulan-bulan kan, orang akan cakap kan. Apa buat MLM-nya mesti kena beli awal-awal 300 ke 500 kan. Ini yang merupakan cabaran dan rejection daripada orang lah. Lagi satu orang akan bekerja untuk upline. Tiga ni merupakan alasan-alasan lah yang selalu orang bercakap. Jadi kalau kita tengok perbezaan sebenarnya antara MLM dengan sistem piramid lah. Selalunya sistem piramid ni macam contoh skim cepat kaya semua tu lah. Jadi beza sebenarnya multi level marketing dengan piramid punya sistem. Jadi kalau kita tengok sini, kalau MLM ni dia menyediakan produk dan perkhidmatan yang bernilai sebenar. Dia ada produk. Kalau sistem piramid ni dia tak ada produk yang jelas. Dia macam tak ada benda yang dijual lah. Yang kedua, kos permulaan yang rendah. Sepatutnya MLM begitu. Kalau kita tengok Johor, maknanya memang permulaan yang rendah. Antaranya memang kita free. Kalau kena bayar pun dalam RM15 saja. Kalau kita tengok MLM tu high untuk kita masuk, bayar tinggi lebih pada RM50. Maknanya kita kena kaji betul-betul lah. Sama ada sistem dia betul-betul kukuh ataupun tak. Kalau kita tengok piramid, dia menggalakkan pelaburan awal yang sangat besar. Kalau kita tengok contoh skim-skim cepat kaya lah, dia akan suruh kita pump duit dalam RM10,000, RM15,000 dan dia kata ni akan dapat balik RM100,000 kan. Jadi kalau sistem-sistem macam tu tak menunjukkan ketelusan dan ni lah. Yang ketiga, keupayaan untuk memperoleh lebih daripada orang di atas. Maknanya kita boleh untuk ada jawatan lagi tinggi daripada upline kita. Maknanya kita boleh go higher. Kalau walaupun upline kita, walaupun dia upline kita lah. Kalau sistem piramid ni kita tak boleh go higher. Contoh kalau dalam Johor ni upline kita diamond lah, kita tak boleh pergi double diamond selagi mana dia belum pergi. Tu kalau contoh Johor lah. Tapi kalau MLM sebenar sepatutnya kita boleh atasi upline kita. Yang ketiga, terang-terang bahawa pendapatan dijana daripada jualan langsung. Maknanya dia ada produk dan dia datang daripada sales dan orang-orang yang kita rekrut. Kalau piramid ni dia dia menjanjikan pendapatan besar tapi usaha sedikit. Kalau yang kelima, latihan dan sokongan. Jadi once kita masuk ke company multi level marketing ni, they should be ada training, ada sokongan tentang produk, ilmu-ilmu tentang macam mana nak buat this business kan. Tapi kalau sistem piramid pula dia latihan lemah dan dia tak wujud lah. Dan yang keenam adalah menyediakan peluang dan menerangkan bagaimana ia berfungsi. Jadi macam Syahwa dia menerangkan pada kita semua ketelusan macam mana this figure dapat, macam mana macam mana produk ni dapat membantu kita kan. Jadi dia telus lah. Dan yang kalau kita tengok piramid, dia sering agresif dalam pendekatannya dan menggunakan maklumat palsu. Dia pakai maklumat palsu untuk dia tipu kita. Itu antara perbezaan multi level marketing dengan piramid lah. Jadi kita should pilih betul-betul which sistem yang patut kita follow. Sebab once kita pilih sistem yang tak betul, jadi kita akan terpesong lah dan banyak akan ditipu. Jadi kalau kita tengok the real pyramid scheme, dia macam ni lah. Dia tak boleh, orang bawah dia tak boleh macam Johor, dia boleh banyak ah. Ni dia limit kepada 2. Jadi dia akan bawah-bawah makin ramai, makin ramai, makin ramai. Jadi dia no freedom in networking tu. Dan dia lebih kurang macam sistem kerja makan gaji lah. Orang-orang employee duduk bawah, manager seorang atas kan. Jadi kita bekerja untuk dia. Jadi kalau kita tengok dua sistem ni lah, beza antara binary dan sunflower networking.
Kalau kita tengok binary ni, kita as upline bawah ada 2 je dan dia tak boleh limit, dia tak boleh pergi higher than 2. Means dia sekat kan kat orang bawah kita. Tapi kalau sunflower punya sistem, dia boleh freedom. Berapa banyak kita nak ada bawah kita pun boleh. Dan dia menunjukkan sistem tu lebih telus lah. Lebih jujur. Ini bukan sistem multi-level marketing yang sepatutnya kita pilih lah kalau ada di luar sana. Jadi Shongho merupakan company yang menggunakan sistem Sunflower Networking. Jadi Sunflower Networking ni memang banyak keadilan dan tidak menindas orang kalau kita faham betul-betul macam mana dia punya pengiraan untuk mendapatkan daripada sale kita tu. Jadi ini merupakan carta company-company sales industry di Malaysia. Jadi kalau kita tengok company-company jualan langsung ni makin lama makin tinggi. Jadi menunjukkan bidang jualan langsung ni sedang meningkat naik daripada tahun ke tahun. Kita patut ambil peluang ni untuk berada dalam industri ni sebab kita tak tahu mungkin ke depan sana dia akan membuatkan satu industri yang sangat meletup lah. Walaupun sekarang pun kita tengok industri ini memang tak pernah menunjukkan penurunan lah. Jadi kita masuk ke bahagian kelima, kuadran aliran tunai. Kuadran aliran tunai yang ada di dunia ni. Jadi kuadran aliran tunai ni dibahagikan kepada 2 bahagian. Yang sebelah kiri ni kalau kita tengok dia active income dan yang sebelah kanan ni passive income. Jadi kuadran ni kalau nak faham lebih boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh baca buku Purple ni lah, Rich Dad Poor Dad. Dia ada juga dalam bahasa Melayu yang mana dia menceritakan tentang ilmu-ilmu kewangan lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, pekerjaan active income, E as employee. E ni adalah makan gaji lah. Jadi kebanyakan orang berada di kuadran sebelah kiri ni. Sebab yang mana dia masa yang menjadikan duit lah. Kita bekerja dalam 5 jam, 1 jam dibayar RM10 dan kita dapat RM50. Sama juga self-employee, dia masa yang memperuntukkan duit. Jadi ni active income. Bila kita kerja baru ada duit. Lain pula, bila kita tengok di kuadran kanan, dia merupakan passive income. Antara pekerjaannya adalah investment. Investment ni adalah pelaburan lah dalam bahasa Melayu. Tapi even though pelaburan ni merupakan satu passive income, tapi dia mempunyai risiko yang sangat tinggi. Dan untuk kita berada di kuadran investment ni, kita memerlukan modal yang boleh kata sangat tinggi lah. Dan last sekali adalah business owner. Ini merupakan di mana Shongho berada lah. Jadi contoh-contoh business owner lagi di luar sana adalah contoh, kita ambil contoh franchise lah. Yang mana dia buka kedai dan dia jual dia punya franchise kepada orang lain lah. Dan Shongho berada di sini, business owner. Jadi passive income ni merupakan aset kita. Jadi yang mana people will make money to us lah. Kalau active income ni kebanyakannya memang masa yang menjadikan wang untuk kita. Jadi kalau tengok sini, anda adalah mesin pembuat duit. Tapi kalau kita move to passive income, dia adalah anda memiliki mesin pembuat duit. Jadi sepatutnya kita kena beramai-ramai lah move to this passive income side. Tapi kalau sekarang kita masih berada di active income, tak apa, kita boleh buat selari. Yang mana once kita punya this side is dah kukuh, dah ni, kita boleh shift 100% to this side lah. Jadi apa itu perniagaan? Oh, yang ni once kita dah faham kat depan sana sedikit sebanyak apa yang telah saya terangkan. Jadi kita move. Sebenarnya Shongho ni apa? Jadi Shongho nak kata dia merupakan perniagaan yang cikai-cikai, kita tak boleh cakap macam tu juga. Sebab kalau tengok kepada sejarah, dia merupakan perniagaan antarabangsa. Dia ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, Taiwan, Hong Kong. Jadi dia banyak negara dah dia masuk. Jadi ini merupakan carta macam mana Shongho masuk ke negara-negara lah. Jadi ini 1988 Shongho masuk Malaysia, 1999 dia masuk Thailand, 2002 Shongho telah masuk di Singapura, 2004 masuk di Hong Kong, 2005 di Indon dan 2011 di Myanmar. Jadi
Kalau tengok kat sini 1988. Tahun ni dah 2024. Dia menunjukkan Chong Ho dah bertapak di Malaysia selama 36 tahun. Jadi syarikat mana yang selama ni, syarikat direct selling mana yang ada bertapak di Malaysia selama ni. Jadi 36 tahun ni menunjukkan betapa kukuhnya Chong Ho ni lah. Jadi apa cabaran dan halangan dia tentang Chong Ho ni? Antaranya orang yang cakap produk Chong Ho tu mahal. MLM lain reward lagi baik. Tapi kalau kita tengok balik the marketing plan kat sini, nak kata MLM lain reward lagi baik tak boleh juga, sebab kat sini kita tengok betapa telusnya sistem Chong Ho. Kalau kita tengok kat sini Jahe Lindsay berharga 173. Dia akan bahagikan dua. 50% untuk distributor, company pun 50%. Daripada harga 173 ni dia akan pecahkan dua untuk maintain the company dan untuk bayar gaji, untuk bayar salary of distributor. Jadi macam mana 50% ni muncul? Kalau kita tambah semua 28% sampai ke gold diamond punya persen ni, kita akan dapat amount dalam 44.8%. Jadi dia menunjukkan Chong Ho dah bahagikan dah daripada satu-satu produk tu, macam mana dia punya plan, marketing plan untuk di segregatekan untuk semua distributor dia dan juga untuk run the company lah. Jadi kalau nak kata reward daripada company lain tinggi. Kalau kita tengok Chong Ho, 1 PV bersamaan RM1.32. Yang ni bersamaan RM4.28. Jadi kalau kita tengok sales, 13,000 darab RM1, kita akan dapat 17,160. Kalau tengok company ni the best company yang ada dekat luar sana lah. Dapat 55,640 daripada sale. Jadi return dia akan dapat 3,600 sama. Bila kita tengok kepada margin, macam mana salary tu dibayar kan. Tengok sini 21.2%. Profit, keuntungan daripada kita, perniagaan kita. Yang ni tunjuk 6.54%. Jadi nak tunjukkan Chong Ho lagi tinggi kat sini, 21.2% keuntungan daripada company di luar sana. Kalau kita move to network, Diamond punya network 91,000. Sama juga bila kita darab, kita akan dapat high 15% kat sini. Dan bila company lain kita tengok 9.24%. Jadi menunjukkan keuntungan lebih di marketing plan Chong Ho lah. Di apa kekuatan perniagaan Chong Ho ni? Jadi kalau kita tengok dia fair. Company 50%, distributor 50%. Jadi dia tak ada lebih-lebih. Dan malah company lebihan bajet akan bagi balik kepada distributor. Jadi company run apa? Produk R&D, produk quality, compensation plan, logistik, management and operation. Ini adalah how company manage the business lah. Jadi ni kita semua kita tak payah fikir sebab kita memang ada staff dan staff juga dibayar gaji oleh kita. Jadi distributor ni apa kerja dia? Retailing, servicing, guiding. Jadi ini kita punya kerja. Di Chong Ho ni kita ada 5 core belief yang mana boleh kata kepercayaan lah, apa yang Chong Ho boleh bagi lah. Antaranya adalah tawaran kesihatan, tawaran keyakinan, tawaran harapan, tawar kejayaan dan tawar kebahagiaan. Ini merupakan tawaran-tawaran yang saya rasa amat penting dalam hidup kita. Sebab apa? Dengan belief ini banyak kebaikan dan benda yang kita boleh lakukan lah. Di syarikat Chong Ho apa lebih dia? Antaranya pertama sistem pendidikan. Kenapa sistem pendidikan syarikat Chong Ho ni sangat-sangat bagus lah? Antaranya dia serupa dan konsisten. Daripada 1988 sampai 2024 dia sama aje. Jadi tak pernah marketing plan dia tak pernah berubah. Info-info tentang produk je tak pernah jatuh. Jadi dia sentiasa memperbaharui produk-produk dia. Malah daripada General Lindsay dia ada targeted Lindsay dan semua benda tu dikongsikan untuk distributor. Itu dan sistem pendidikan di Chong Ho juga yang paling penting adalah free lah. Yang mana kita datang je dan belajar. Jadi sokongan dan bimbingan daripada upline dan program pembelajaran yang mengubah hidup. Dia once kita masuk Chong Ho, banyak pemikiran kita
kena berubah dan banyak bertentangan lah dengan orang-orang di luar sana. Jadi dengan pemikiran ni banyak membangunkan pemikiran keusahawanan, kemahiran dan sikap membina rakaian, etika perniagaan yang adil, dan kita akan dapat banyak maklumat kesihatan. Jadi syarikat Johor ni juga boleh dijadikan rakan perniagaan yang boleh dipercayai. Sebab apa? Kalau kita tengok company dekat Seri Damansara tu, Johor pun beli bangunan tu cash, menunjukkan betapa kukuhnya kewangan Johor. Infrastruktur kukuh dan persekitaran kondisi untuk rakan pengedar. Lepas tu pembayaran bonus tepat pada waktunya. Sepanjang 36 tahun Malaysia Johor di Malaysia tak pernah sekali pun bonus Johor bayar lambat. Itu menunjukkan betapa kukuhnya perniagaan Johor. Dan yang ketiga, stabil dan berkembang dengan mantap. Jadi kalau kita tengok sini, dia rekod prestasi terbukti. Jadi sentiasa terlahirnya pemimpin-pemimpin daripada kalangan orang-orang Johor, adanya sentiasa terlahirnya diamond-diamond ya. Jadi ini menunjukkan betapa kukuhnya Johor. Pengurusan dan sistem dan baik. Jadi saya rasa concern saya pada malam ni setakat itu saja. Mungkin tak begitu lancar dan baik, tapi ini merupakan percubaan lah untuk saya. Moga dengan pengkongsian saya pada malam ni dapat memberikan sedikit info kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi sebelum saya mengakhiri pembentangan saya malam ni, ada sedikit video yang boleh ditonton bersama untuk mendapatkan sedikit inspirasi lah, boleh kata macam tu. Boleh dengar? Boleh dengar? Tak dengar. Tak dengar. Ha? Tak Tak dengar. dengar, tak dengar, tak dengar. Insert tadi. Kat mana? Dia cari insert tadi. Dah, sekejap. Budak, photostat ni. Lari dalam toilet. Kenapa dia suruh saya photostat? Bidang tafakul kira bisnes juga ke? Ni saya nak beritahu korang. Sebenarnya kita semua terlibat dengan bisnes. Cuma kadang-kadang tak berapa perasan. Kita semua terlibat dengan jualan. Pertama, kalau kau kerja makan gaji, sebenarnya kau menjual masa kau dan kau punya skill. In return kau dapat duit. Betul? Masuk pukul 8, balik pukul 5. Kau jual apa? Kau jual kau punya masa, kau jual kau punya kederat, kau jual kau punya ilmu, kau jual kau punya skill, kau dapat income. Kalau kau berniaga, kau jual produk, kau jual servis, tak kisahlah kau jadi ejen tafakul ke, ejen jual rumah ke, ejen jual SIM card ke, penapis air ke, semua benda terlibat dengan bisnes. Jadi soalan kau tadi, tafakul tu bisnes ke? Ya. Tafakul okey ke? Okey kalau ada sale banyak. Jual rumah okey ke? Okey kalau ada ramai orang beli. So bisnes ni dia akan okey kalau ada ramai orang beli. So kau jangan rosakkan otak kau nak cari apa benda yang senang. Cuba kau terbalikkan kepala otak kau. Daripada kecil kau buat benda senang. Masuk sukan meka pun kau pilih sukan yang paling senang, iaitu apa? Masuk dalam guni, lompat, letak sudu bihun dalam mulut. Cuba dah besar ni, kau cabar diri kau buat benda-benda yang heavy, benda-benda yang mencabar kepala otak kau, benda-benda yang mencabar kebolehan kau. Baru kau akan jumpa apa potensi diri kau yang sebenar. Kau tak boleh harapkan buat benda-benda senang kau akan improve sebagai manusia. That's how the world works. So bila kita buat benda susah, kita akan melibatkan keperitan, kesengsaraan, dan kita banyak belajar daripada keperitan. Tak percaya kau tengok cermin. Berapa kali kau perit dalam hidup ni? Berapa kali kau rasa ngilu dalam hidup ni? Berapa kali kau rasa sengsara dalam hidup ni? Kau belajar tak? Itu the best lesson kawan-kawan. The best lesson bukan apabila orang cakap, mak bapak kau cakap, kau ingat kau peduli, kau tukar juga exhaust. Mak kau cakap tak payah tukar sport rim, kau tukar juga, kau tukar kepala toya. Sampailah satu ketika bila kau dah banyak utang, payslip kau berat sebelah, hari ni gaji semalam dah habis, kau macam pengemis walaupun ada kerja. Waktu tu baru kau belajar. Ketika kau sengsara ada masalah kewangan, terperosok tujuh kerak bumi, waktu itulah kau belajar real lesson in life.
Jadi kau explore je. Kau jangan ikut, kau jangan takut orang semua cakap kau jangan buat ni, kau buat je. Yang penting tak berdosa, tak langgar hukum agama, tak langgar undang-undang negara, kau try je. Kalau tak okey, hidup ni boleh adjust. Paling teruk pun hidup ni, asas dia kau nak makan, tempat berteduh dan juga pakaian menutup aurat. Itu je. Ini motivasi. Jangan kecil hati. Kau lah dah lelaki. Lepas tu kau asyik kecil hati je. Kau apa punca? Sebab apa tau? Sebab estrogen tinggi dalam tubuh badan kau. Estrogen ni sepatutnya tinggi dekat wanita. Bila kau lelaki, estrogen tinggi sebab tu kau ada feminine side. Sebab tu kau mudah kecil hati, mudah terasa. Orang cakap sikit, orang semua photo state. Budak, photo state benda ni. Lari dalam toilet. Kenapa dia suruh saya photo state? Tanpa tengkuk kau baru tahu. Kau kan jantan. Macam mana orang cakap sikit boleh kecil hati? Cakap sikit boleh mengajuk. Cakap sikit boleh terasa. Macam mana kau nak lead kau punya family? Macam mana kau nak lead wanita yang hidup dia penuh dengan emosi? Kalau kau pun sama-sama naik sikit-sikit kecil hati. Do you understand? Okay. Kau ingat apa? Saya live ni depan beratur ramai tengok. Kau ingat apa? Ayu Walter biasa-biasa ke? Beratur tengok. Beratur nampak? Tak mana? Kau hidup ni kita mesti bergerak. Okey, sekian saja. Moga dengan video daripada Tuan Azrul Water kita tadi memberi satu inspirasi untuk kita, yang mana untuk melakukan salah satu benda ni kita tak boleh sentiasa pilih benda yang senang, sebab benda yang senang ni tak akan menggrowkan diri kita. Jadi once kita pilih untuk lakukan benda-benda yang susah, susah memang susah, tapi dia sangat penting dan banyak akan mengimprovekan diri kita, banyak akan buatkan diri kita lebih kuat dan maju ke depan. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Minta maaf kalau ada tersalah bahasa, kalau penyampaian saya tidak memuaskan hadirin semua, tapi moga dengan perkongsian saya malam ini ada sedikit sebanyak info yang dapat diambil. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih BM Amira Arif atas sharing tentang punya bisnes Stronghold, satu bisnes yang hebat. Kalau macam kita tadi cakap, kita boleh buat bisnes yang banyak bisnes boleh. Tapi kita kena pandai nak pilih bisnes mana yang tepat. Kalau kat Stronghold kita tengok kita punya yang paling ketara daripada kita punya produk. Mungkin company lain boleh offer kita masa dan wang. Tapi dari segi kesihatan tak. Kalau Stronghold dia akan offer kita tiga-tiga benda ni serentak. Dan kalau kita nak berjaya, benda tu dia kena datang daripada diri kita. Kita tak boleh duduk dalam macam video tu tadi cakap lah. Maksudnya kita asyik buat benda yang mudah je. Tak keluar daripada kita punya zone keselesaan. Jadi sampai bila pun kita tak belajar. Kita tak, sebab selalunya bila kita buat salah baru kita belajar benda tu. Jadi itu saja yang saya boleh simpulkan. Kita teruskan untuk perkongsian yang kedua. Kita pilih info apa tu? Apa tu? Tajuk info. Tak berapa clear lah suara. Tak clear. Suara udah tak berapa.